Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis ilmu yang barakah ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتى يا عليم يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengurusi majlis, pengurusi surau, haji tuan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, yang saya sayangi, para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa khabar semua? Selamat rentas negeri. Siapa yang balik ke Selangor? Alhamdulillah. Baik. Saudara jamaah rahimakumullah yang saya hormati, para jamaah sekalian, tuan-tuan guru, dan juga para ilmuwan, insya-Allah pada hari ini saya hanya sekadar penceramah jemputan untuk mengisi kuliah maghrib pada hari ini, iaitu membawa tajuk mencari kewujudan Tuhan. Mencari kewujudan Tuhan. Baik. Saudara jemaah rahimakumullah, saya membawakan surah yang sering kali kita baca. Setiap dikatakan setiap hari kita baca surah ni, surah yang dikatakan surah yang pendek, suratul Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah yang dituju dan mohon hajat. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang menyerupainya. Baik. Saudara jemaah rahimakumullah, kenapakah saya bawa tajuk ini? Ini dikatakan kalau kuliah-kuliah jemputan saya akan bawa tajuk-tajuk khas lah, bukan kuliah kitab. Kerana tajuk sebegini sebenarnya dikatakan kita yang dilahirkan dalam agama Islam, kita sudah memahami kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita ini sebagai orang Islam pun tak dapat nak menjelaskan bagaimanakah kewujudan Tuhan. Yang selama ini kita duduk semayang, yang selama ini kita takut kepadanya, iaitu Allah, nak terangkan bagaimanakah kewujudan Tuhan, tak agak-agak kita nak jelaskan. Walaupun dalam rukun iman, yang pertama percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Itulah yang kena wajib dipercayai di dalam kitab, ataupun dinasihat oleh tok guru kita. Kita kena percayai rukun iman ini, wajib. Kalau tak percaya, murtad.
Keluar daripada Islam. Maka dengan itu percayalah juga. Tapi alhamdulillah, kita pun meyakini bahawa Islam adalah agama yang terbaik. Islam adalah agama yang the best. Tapi kadang-kadang ia bermain dalam pemikiran kita sidang jemaah, betul tak? Dia bermain. Kenapakah Allah ini tidak muncul? Kenapa ia tak nampak? Kenapakah berbeza dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Yang nampak rupa bentuknya, jelas rupa bentuknya, kadang-kadang melampau pula rupa bentuknya, tangan banyak-banyak. Minta maaf ya, saya ni lorat Perak sebab saya ni orang Perak. Ada orang Perak sini. Kalau tak faham tu minta maaf lah. Kadang ada. Kadang-kadang terkeluar juga lorat Perak ni. Sebab dalam ceramah dia, nama saya Rashidi, Ustaz Rashidi, tapi banyak juga di Babelah Damansara, PG sana dia tulis Ustaz Teman, sebab dah sinonim dengan lorat Peraknya. Tak apa, biarlah dengan Peraknya. Okey. Tuhan-Tuhan yang lain dikatakan hampir 90% agama-agama di dalam dunia ini ada rupa bentuk Tuhannya. Tapi umat Islam sembahyang mempercayai kepada Tuhan yang satu. Tapi tidak nampak Tuhannya. Hebat sungguh umat Islam. Masya Allah, hebatnya. Saya pernah saya membuat sedikit kajian tentang hal ini untuk memudahkan saya punya jemaah-jemaah saya ketika itu. Saya pernah bertugas di Jabatan Agama Islam Negeri Perak, bahagian dakwah unit ukhuwah. Ramai saudara-saudara baru yang saya telah mengislamkan dan bertanya tentang hal-hal sebegini. Bagaimana nak ceritakan wujudnya Tuhan? Allah ini, Allah. Apa nak sebut ni? Nak setuju kan? Bagaimanakah kita nak terangkan sebegini sidang jemaah? Kadang-kadang dia akan jumpa Tok Imam yang kita yang datang surau ni, dia jumpanya sebelum nak masuk Islam. Kita pun jawab pun tak apa yakin kadang-kadang. Betul tak? Apakah selalunya mu'alaf ni tanya, ataupun orang-orang non-muslim ni tanya kepada kita? Haji, macam mana nak percaya Allah itu ada? Selalunya apa yang kita jawab? Kadang-kadang bukannya orang mu'alaf saja, cucu kita pun tanya, anak kita tanya, atau macam mana Allah tu, macam mana rupa bentuk Allah itu, dan juga bagaimanakah Allah itu duduk di mana? Kita kata, Allah tu ada. Allah tu ada di mana-mana ada. Allah tu hebat, dia Maha Esa. Dialah menjadikan alam ini. Pasti ada yang menjadikannya. Bumi ini siapakah yang menjadikannya? Allah. Sebut je lah. Pasti yang ada menjadikannya. Tapi kalau kita nak katakan bagaimanakah rupa bentuknya, pun kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi bagaimanakah kita nak ceritakan percaya kepada benda yang ghaib? Bagaimana kita nak percaya benda yang ghaib? Ini persoalan yang dikupaskan pada kuliah maghrib pada hari ini. Barangkali insya-Allah dengan solat kita isyak sebentar nanti dan juga amalan-amalan kehidupan kita selepas ini, kita lebih meyakinkan bahawa Allah itu benar-benar wujud. Sidang jemaah rahimakumullah, benar-benar wujud. Allahu Akbar. Baik, sidang jemaah rahimakumullah, kita ni mendapat maklumat tentang Islam begitu mudah. Buka YouTube dan sebagainya, banyak tok-tok guru dalam ilmuan boleh menerangkan hal-hal sebegini, banyak. Tapi orang dulu dia keluar apa? Kitab sifat 20. Wujud qidam baqa maqala fatihah hadis dan sebagainya. Masya-Allah. Nak terangkan bagaimana sifat Allah, bagaimana ceritakan kewujudan Allah ni, dikarangkan kitab sifat 20 dan sebagainya. Masya-Allah. Tapi dok kacang juga, pening juga kadang-kadang. Ada kitab mengenai Asmaul Husna, 99 nama Allah. Ada mengatakan lebih lagi nama Allah, bukan setakat 99. Kekuasaan Allah ini.
Masya Allah, mudah kita dapat. Tapi bagaimana kita nak katakan sidang jemaah rahimakumullah, bagaimana kehidupan para sahabat dahulu, mungkin mereka para sahabat Nabi, mereka ada rujukan dengan Nabi. Nak ceritakan tentang Allah itu ada rujukan, dan ada kata ulama-ulama ataupun khalifah-khalifah yang muktabar dan sebagainya, ada rujukan yang terdekat para sahabat. Tapi kita ini umat di akhir zaman hanya sekadar ulama lah, sekadar kita rujuk. Masya Allah, hebat sidang jemaah rahimakumullah. Tahniah. Sekurang-kurang saya yakin dengan anda semua datang ke rumah Allah, dengan kita ini sentiasa berwaspada di atas hukum Allah, itunya tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sidang jemaah rahimakumullah. Kita mengupas satu persatu dalam ayat tadi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Mudah. Ayat ini mudah. Maksudnya ya Muhammad, percayalah bahawa yang Maha Esa, yang menjadikan sekian alam ini tak lain tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Ayat ini mudah difahami. Ayat yang kedua, lam ya Allahu samad. Allah yang dituju untuk memohon hajat, untuk meminta hajat segala-galanya. Dalam bahasa kita, nak apa-apa pun mohonlah kepadanya. Memohon hajat kepada apa-apa ia yang dahulunya. Senang ke, susah ke, kita meletakkan Allah yang utama. Sebab itulah yang menentukan kehidupan kita, syurga yang kita idamkan nanti. Itulah tanda-tanda kita bersyukur kepadanya sidang jemaah rahimakumullah. Maka apa sahaja mohon hajat kepada Allah, mohonlah kepadanya. Dalam Islam, doa adalah senjata bagi umat Islam. Mohonlah kepadanya. Mudah. Ayat yang kedua mudah dipahami. Ayat yang ketiga, ini yang susah sikit nak kita fahami. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diberanakkan. Macam mana hukum akal ya? Sesuatu yang terjadi, ada sesuatu ini makhluk, dia tidak ada ayah dan dia tidak ada mak. Dia tidak ada asalnya. Macam mana kita nak terima ayat ini? Bagaimana kita nak terima dari segi hukum akal manusia? Kita ni ada mak, ayah kita, atuk kita, onyang kita, nyet kita dan sebagainya ada. Ada katakan ada keturunan kita, sinambungannya. Tapi Tuhan ni Allah, dia tidak ada. Dan dia tidak ada ayah dan dia tidak ada ibu yang menjadikannya. Adakah ia terjadi daripada sendiri? Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi untuk menjadi conclusion dalam ayat ini, itulah itulah yang dikatakan yang selayaknya sifat bagi Tuhan. Itulah namanya selayaknya bagi Tuhan, tidak ada yang menjadikannya. Siapakah yang menjadikannya? Itu bukan level kita berfikir. Maka kita hanya meyakini bahawa Ia Maha Esa, ialah segala-galanya mentadbir alam ini. Jangan kita fikirkan siapakah yang menjadikannya sebelum ini. Jangan kita fikir. Tapi yang kita dalam kurungan, itulah selayaknya bagi Tuhan. Selayaknya bagi Tuhan. Kita ni Abdullah, hamba Allah saja. Tapi Allah itulah selayaknya bagi Tuhan. Baik. Dan ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Pun confused juga ayat ni. Macam mana kita nak serupa dengannya? Sehingga kan Tuhan pun kita pun tak nampak. Betul tak ayat ni? Allah pun kita tak nampak. Macam mana kita nak serupa dengannya? Okey, dalam bahasa kitab dia katakan begini. Maksudnya dalam kurungan jangan apa pun jangan ada pun yang makhluk-makhluk di alam ini samakan dengan Tuhan. Jangan, maksudnya yang makhluk-makhluk ni itu yang dimasukkan. Tapi di sebaliknya adalah dia punya min dia menjadi satu tanda soal, bagaimanakah rupa bentuknya? Wallahu alam. Kita tak tahu. Tapi kayaknya sebagainya kita kena yakin bahawa Allah itu ada dan wujud. Okey. Persoalan di sini. Macam mana kita nak mengatakan Allah itu wujud? Ada. Ini yang nak kita kupaskan pada malam ni sebenarnya. Okey. Saya letakkan 5 perkara yang insya-Allah boleh membantu kita bahawa kewujudan Allah ini wujud. Insya-Allah. Bukan satu hujah ya. Bukan hujah kitab, tidak. Ini bukan dalam hujah kitab. Ini dalam kajian saya. Dalam kajian saya dan dalam kajian saya alhamdulillah juga dapat membantu mu'alah dan juga orang kita ni untuk meyakini bahawa ada yang dalam dunia ini ada perkara-perkara yang ghaib, seperti mana dalam rukun iman percaya kepada benda yang ghaib. Okey. Maksudnya benda yang ghaib itu adalah hidup. Mana ghaib ni tak nampak, maksudnya benda yang tak nampak, tapi benda yang tak nampak itu hidup. Dan Allah itu adalah hidup. Tapi jangan samakan hidup dengan kehidupan kita ni. Jangan samakan. Kalau katakan Allah itu mati, kita pun tak tahu. Tapi kita kena yakini bahawa Allah itu ada. Hidup ke mati ke itu soal lain. Yang kita kena yakin bahawa Allah itu ada, wujud. Okey, baik. Clear. 5 perkara. Yang pertama, yang pertama iaitu kematian. Roh. Itu yang pertama. Semua agama percaya bahawa roh itu ada. Roh itu ada. Semua agama percaya. Kalau kita tanya Cina pun, ya, roh ada. Tanya India, roh ada. Roh nampak tak? Tak nampak. Dia ada tak? Ada. Dia wujud tak? Ada. Kalau roh sudah keluar macam mana? Matilah orang. Maksudnya di sini, yang pertamanya ada perkara yang ghaib dalam tubuh badan kita yang kita tidak nampak. Ia wujud dan ia tak nampak, tapi dia hidup, iaitu roh dalam tubuh badan kita. Tapi jangan samakan roh yang ghaib itu level dengan Allah. Jangan samakan. Ini hanya kita mengatakan bahawa ada perkara yang ghaib, yang hidup dalam alam ini. Yang itu yang pertama. Yang kedua, wa ma khalaqnal jinni wal ins. Allah menjadikan jin dan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jin. Jin sekalian kita. Betul tak? Dia ngangguk sebelah ni. Ya. Saya salah seorang perawat Darul Syifa. Alhamdulillah lah. Adalah lebih kurang tak sampai 10 dah mengislamkan jin. Tapi kita yakin bahawa jin itu wujud, memang ada sekalian kita. Jin Islam ke, jin Afrik ke dan sebagainya, jin kafir ke dan sebagainya, dia wujud. Tanyalah agama mana pun, dia yakin bahawa ada sesuatu kehidupan yang tak nampak di sekeliling kita, tapi dia nampak kita, kita tak nampak dia.
Semua agama dia katakan percaya. Tapi jangan samakan bahawa jin itu sama level dengan Allah. Tidak. Hanya nak ceritakan di sini bahawa dalam alam ini ada juga kehidupan yang gaib. Tak nampak. Ini yang kita nak kupaskan di sini. Okey. Yang ketiga. Pernah dengar tak triangle? 3 segi pemuda. Di lautan Atlantik sana tu. Begitu luas kuasanya. Kapal layar lalu, kapal terbang lalu, semuanya hilang. Demi kajian pun tak tahu sebab apa, tempat apa itu. Ada mengatakan di situ ada magnetik yang begitu kuat. Ada pandangan-pandangan ilmu Islam mengatakan situ adalah kerajaan iblis di dalam tu. Maka ada satu kerajaan yang hidup di dalam tu yang tak nampak. Tapi semua orang tahu tentang kisah triangle ni. Kenapa kapal layar lalu hilang dan sebagainya? Apa benda yang ada dalam tu? Dia sama juga dengan Laut Cina Selatan. Sama juga dengan Laut Selat Melaka, sama juga lautnya. Rupa bentuknya laut juga. Tetapi laut itu berbeza, masuk kawasan itu dia hilang. Why? Kenapa? Pokok pangkalnya bahawa nak menceritakan dalam kepercayaan mengatakan bahawa di dalam itu ada suatu kerajaan yang hidup tapi tidak nampak. Jangan samakan yang tak nampak itu dengan Allah. Jangan samakan. Hanya kita nak menceritakan di situ ada juga di alam ini kehidupan yang gaib, yang tidak nampak. 3. Okay. Yang keempat, ini nampak real. Ini real nampak. Allah ni nampak real. Apa dia? Apa dia sebenarnya? Kadang-kadang kita tak ambil kisah pun tentang hal ni. Iaitu, pernah dengar tak kalimah Allah di langit, alif lam lam ha. Kalimah Allah di kelopak bunga, kalimah Allah di pokok, kalimah Allah di sarang lebah. Di Jerman pada tahun 1932 ada pokok tumbuh dengan kalimah la ilaha illallah. Pokok tu tumbuh dengan kalimah la ilaha illallah. Apa conclusion kita dapat daripada tumbuhan itu? Kerajaan Jerman tahu kisah itu, ditebangnya pokok tu. Masa ketika tu mana ada sempat nak tangkap gambar dan sebagainya, kita ada handphone. Tak ada kamera masa ketika tu. Sekarang ni ialah pantang ada benda viral, cepat je. Tapi nak mengisahkan di sini, apa kita boleh conclusion daripada kisah itu? Nak menunjukkan bahawa tumbuh-tumbuhan itu meyakini yang menjadikan ia tak lain tak bukan adalah Allah. Dia tak boleh nak sebut sebab dia pokok. Dengan cara ia sebut, nak mengatakan Tuhannya dengan cara bentuk. Nampak? Saya pernah lihat sarang lebah. Kalau kalimah Allah tu berlambak, tapi sarang lebah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kita nak mengatakan kesimpulan di sini? Nak menunjukkan bahawa binatang, serangga yang mereka tak boleh nak berkata-kata, yang bahawa nak mengatakan yang menjadikan ia menjadikan binatang-binatang ataupun serangga, dia tak boleh nak kata-kata. Dengan cara ia berkata-kata, dengan bentukkan sarang lebah itu, nak menunjukkan yang menjadikan lebah ini ataupun binatang ini adalah tak lain tak bukan adalah Allah. Nampak? Ini real yang nampak. Tapi kita ambil tak kisah saja kadang-kadang hal ni. Yang kelima adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran. Bagaimana kita nak mengatakan Al-Quran ini wujudnya Tuhan? Bagaimana? Baik.
Al-Quran ini diturunkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah dalam Al-Quran ini dia ada 3 siri. Siri yang sudah berlaku. Maksudnya bayangkan Al-Quran turun pada zaman Nabi ni, dia pernah menceritakan, dia dah cerita dalamnya yang berlaku. Kisah Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh, berbagai-bagai kisah-kisah zaman Nabi yang sebelum ini. Dan kisah dalam Al-Quran itu, adakah kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah yang dongeng ataupun bohong? Tidak, ada realiti, ada buktinya. Okeylah, tak apalah. Kemungkinan benda yang lepas boleh dibawa, dijadikan karang kitab, boleh. Dan Al-Quran dituliskan juga, Al-Quran diturunkan oleh Allah, mengisahkan berlaku juga pada saat itu, pada zaman Nabi Muhammad, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah. Tetapi Al-Quran juga menceritakan, mengisahkan perkara-perkara yang belum berlaku lagi. Nabi dah wafat, Nabi tak jumpa lagi tempat itu, tapi kisah tu belum berlaku lagi. Belum berlaku. Contoh dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan sebagainya, yang mengisahkan bahawa di lautan ada air yang terbelah 2, air yang di atasnya air masin, di bawahnya air sungai, air tawar. Benarkah tempat ini baru dijumpa 7-8 tahun yang lepas? Baru jumpa 1,500 tahun, 1,000 tahun Nabi tak jumpa tempat ini. Lihat. Dan juga percayalah sidang jamaah, dan ini juga saya amalkan. Nanti saya ceritakan, bukan saya nak promote, tapi inilah saya amalkan. Okey. Ni sebuah kisah ya. 3 buah bilik anak pokok yang sama besarnya diletakkan dengan 3 bilik. Satu bilik yang pertama, bilik A ni pasang lagu Metallica. Tahu lagu Metallica, rock, kapak dan sebagainya. Bilik yang kedua, dia pasang lagu sentimental, Aku Cinta Padamu, Siti Nurhaliza. Sayu-sayu je dengarnya. In the Window dan sebagainya, lagu Pok Yeye, Jeffrey Dean. Bilik yang kedua ni. Bilik yang ketiga dipasangnya Al-Quranul Karim, bacaan-bacaan Al-Quran. Seminggu pokok ini tidak disiram. Dilihat balik bagaimanakah rupa bentuknya. Yang bilik A ni, bilik pertama ni, tengok kering kontang, kering, mati pokoknya, terkejut pokoknya. Yalah, pasang lagu Metallica, rock kapak. Lihat pokok pun ada perasaan tau. Yang kedua, bilik yang kedua ni pasang lagu sentimental. Dah nak layu, dah memang layu sungguh, nak tunggu kering je, adalah hijau-hijau sikit. Tapi bilik yang ketiga, yang dibaca dengan ayat Al-Quran, Masya Allah, lagi sihat, lagi segar. Nampak? Menunjukkan bahawa tumbuhan ini begitu serasi dengan ayat Al-Quranul Karim. Lihat. Sidang jemaah rahimakumullah. Saya baru dia katakan baru berkecimpung dalam dunia pertanian. Saya ni dulu saya banyaklah kerja pejabat agama, jadi imam besar dan sebagainya, banyaklah kerja. Ada syarikat sendiri, buat travel agency, buat motivasi dan sebagainya. Surau ni lah saya pernah buat kursus umrah. Surau ni pernah buat dalam 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, 4 tahun lepas rasanya. Surau ni lah saya pernah buat dan sebagainya. Lepas PKP berlaku 2 tahun lepas, terjejas semua, tak tahu nak buat apa, syarikat pun tutup dan sebagainya. Mana saya buat, fikir-fikir apa ni, rasa nak balik kampung dah, nak balik Perak dah
dah memang nak merajuk nak balik dah. Ada tanah kat sana, apa pun jadi-jadilah kat sana. Saya try lah buat mushroom cendawan di sini. Dan pendekkan ceritalah. Saya pergi dekat Jeram sana, ada rakan saya yang pasang yang buat ladang cendawan yang agak besar juga. Dia memasang CD Al-Quran, sentiasa pasang. Dan saya bawakan formula itu sampailah sekarang. Hampir setahun 3 bulan saya mengusahakan cendawan. Kalau tak percaya, pergi kat kereta saya, ada lebih kurang 1 kilo ke dalam tu cendawan. Kejap lagi nak pergi pasar Borong, nak pergi hantar dan sebagainya. Sekarang ni cuaca panas, kalau tidak ada 200 kilo, 300 kilo dalam kereta tu. Tapi nak menceritakan sini sidang jemaah rahimakumullah, Masya Allah, cendawan ini dipasang dengan CD Al-Quran, ayat Al-Quran, dia sihat dan sebagainya. Orang lain, tempat-tempat lain, farm-farm lain terjejas dengan cendawan kurang dan sebagainya. Tapi saya alhamdulillah terjejas juga sekarang musim panas. Tapi alhamdulillah masih lagi terkawal lagi, boleh lagi. Alhamdulillah. Pengeluaran alhamdulillah. Mahu menunjukkan bahawa ayat ini adalah namakan kalamullah. Kalamullah. Yang bahawa kitab ini, Al-Quran ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sidang jemaah rahimakumullah, inilah 5 perkara yang sekurang-kurangnya bahawa kita takut di alam akhirat nanti Allah bertanya kepada kita, kenapa kamu tidak, mana tahu Allah tanya kepada kita, kenapa kamu tidak mempercayaiku sebagai Tuhan, mana tahu kita menjawab, aku tak nampak kamu. Ya Allah, aku tak nak, macam mana aku nak mempercayai kamu. Takut dengan apa benda yang ghaib ini, Allah akan tanya kepada kita. Yang saya terangkan kelima-lima ini, aku dah tunjuk beberapa bukti yang menunjukkan kewujudan benda yang ghaib. Dalam dunia ini ada yang ghaib tapi dia hidup. Mana tahu, kita tahu muka kemungkinan itu Allah akan tanya kepada kita satu hari nanti. Ada asbab-asbab tertentu sidang jemaah, kenapakah Allah ini tak tunjuk ia yang sebenarnya. Ada sebab-sebab tertentu. Nama pun ujian. Dalam dunia ni pun nama pun ujian. Kita ni nak lepas Roblox pun, bukan Roblox pun, nak lepas negeri pun, polis pun nak check yang surat lepas pun takut. Itu yang real, yang nampak. Benda yang nampak pun kita takut. Bagaimanakah kalau Allah itu benar-benar ada, nampak dekat dunia ini? Pasti kita semua ni baik-baik belaka. Macam mana ada ujian? Kita kehidupan ini ada konsep ujian. Nampak? Ada konsep ujian. Tapi dalam konsep ujian pun Allah dah berikan beberapa petanda-petanda dengan kewujudannya, dengan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sidang jemaah rahimakumullah, kita ini diberikan dengan insan yang begitu mulia, tak lain tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan menyambut Maulidur Rasul beberapa hari lagi sebagai utusannya. Dan untuk menjaminkan kita masuk syurga, ikutlah kedua ini, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah sungguh-sungguh di atas apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang dijelaskan ataupun diterangkan tak lain tak bukan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, hukum hakam dan sebagainya. Patuhlah, ikutlah, yakinlah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jagalah solat kita sidang jemaah rahimakumullah. Baik, saya nak ceritakan sidang jemaah
Betul ke syurga ni dan sebagainya? Betul ke? Memanglah kita tak tahu bagaimanakah syurga itu dan sebagainya. Tetapi ada pembuktian-pembuktian yang ada dalam ayat Allah tunjukkan. Depan mata saya sendiri, dan saya yakin para jamaah pun tahu kisah-kisah seperti ini. Insan yang di alam kubur, berpuluh tahun di alam kubur, dikorek balik dan sebagainya, segar bugar, elok, cantik jenazah dia, cantik. Kadang-kadang tak masuk akal sidang jamaah, tidak ada awet dan sebagainya, tidak ada elok dan sebagainya. Nanti kita sambung balik Sidang jamaah rahimakumullah. Baik, kita sambung balik. Apa yang saya nak bawakan kisah tadi ini, dia pun juga ada perkaitan tentang kejadian Tuhan, iaitu hamba-hamba Allah yang terpilih di alam kubur, yang telah bertahun-tahun di dalam kubur. Setelah dikorek balik, tapi jenazahnya elok, seperti yang baru ditanam. Saya melihat sendiri di Teluk Intan, masa ketika tu ada perkuburan lama hendak dialihkan untuk buat jalan raya. Dikorek-korek wangi sungguh, dikorek-korek wangi sungguh kuburnya. Kubur ni dah 60 tahun dah. Dikorek-korek, dia ni ustaz seorang wanita. Dia korek-korek sampailah jumpa, nampaknya kain kapan, masing-masing terkejut. Elok je, macam ibarat dalam seminggu baru tanam, tak habis seminggu lah, dalam 2-3 hari baru tanam. Hanya kotor-kotor sikit saja. Elok jenazahnya. Tanya ketua kampung, siapa ni? Dia ni ustazah saya. Baru saya umur 6 tahun, ustazah ni meninggal. Tanyalah apa amalan beliau begitu hebat je ni. Dia cakap, masa dulu dia mengajar ngaji, tak minta bayar pun, tak minta bayaran pun. Masya Allah. Dan amalan kedua dia yang begitu hebat, dia jumpa kucing-kucing dekat pasar yang terbiar, dia kutip, dia bawa balik, dia hiaskan, dia buat tempat pondok-pondok kucing-kucing ni, hingga kan berpuluh-puluh kucing kat rumahnya dia jaga. Cukup time makan dan sebagainya, cukup time. Masya Allah. Dan amalan seterusnya, dia membenarkan suami beliau untuk banyakkan masa dengan ibu bapanya. Wahai abang, baliklah, sebab itu tanggungjawab abang. Ibarat macam itulah. Jangan pisahkan para suami dengan mak ayahnya, sebab perhubungan suami dengan ayahnya tidak putus selepas diijab kabul. Bukan saya nak promote, tidak. Ini hukum. Dan dia kata, wahai abang, kalau mak ayah abang sakit, saya yang akan jaga. Jangan bagi menantu-menantu lain, saya nak jaga. Ni pun promote juga. Bagus ya. Para isteri, jadikan anda sebagai menantu yang terbaik. Dan juga para suami pun kata begitulah juga. Mak mentua, bapa mentua kita sakit, kita yang jaga. Setelah ustazah ini meninggal dunia, kucing ni masa mereka nak tengah iring jenazah nak bawa ke tanah kuburan, pun ada rombongan kucing ikut sama. Setelah dikuburan dah ditanam dan sebagainya, kucing duduk je kat situ, tak bagi makan, tak makan dan sebagainya. Ada yang bawa balik, yang mati pun mati di tempat rumah sana. Dan kalau dilepas di rumah, dilari pun pergi ke tanah perkuburan, tahu saja. Akhirnya semua kucing-kucingnya mati di tanah perkuburan tuannya sendiri. Allahu Akbar. Dan di sebelah kuburnya ada, dikatakan kubur kucing. Kubur kucing khas untuk kucing-kucingnya. Masya Allah, sidang jamaah rahimakumullah. Itu amalannya. Kalau kita nak menafsirkan di sini, adakah insan ini
Bagaimanakah Allah pilihkan beliau, kedudukan beliau ditempatkan di akhirat kelak nanti? Bagaimana kita nak mengatakan? Pasti kita akan katakan syurga hak miliknya, betul tak? Allahu Akbar, itu yang kita idamkan sidang jemaah. Selain itu, biarlah kita mati dalam keadaan yang baik, hari yang baik, hari Jumaat di bulan Ramadan, mati dalam perjuangan Islam. Diharapkan itulah sekurang-kurangnya Allah dah berikan hiasan dan tamat-tamat syurga di alam kubur lagi. Allahu Akbar. Tapi jika kita katakan orang yang tinggal tulang itu masuk neraka, tidak, itu ini Allah yang tentukan. Mungkin lebihnya lagi kepada orang sebegini. Dan memang terbukti pun di peperangan Uhud, para syuhada 1500 tahun, yang kawasannya banjir kan, tahu kisah ni, sehingga kan banjir itu keluarnya darah daripada mana? Para syuhada. 1500 tahun para jemaah rahimakumullah. Maka Allah pelihara hamba Allah ini, menunjukkan bahawa Allah itu wujud sebenarnya. Ia jaga hamba Allah yang benar-benar taat kepadanya. Amin ya Allah. Sedang jemaah, amin. Itu yang kita harapkan, amin. Sedang jemaah rahimakumullah. Kaabah bukan Tuhan. Kaabah bukan Tuhan. Kaabah adalah simbolik sahaja kepada umat Islam bersatu semayang kepada satu arah. Kita mensatukan, yakini bahawa Tuhan kita tak lain tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidup ni hanya sementara sahaja, dan perbanyakkanlah amalan-amalan kita. Jagalah solat kita, jagalah kehidupan kita mengikut yang disusunkan ataupun dalam kehidupan kita ini yang ditetapkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah amalan-amalan, sedekah dan sebagainya, dan juga wang tu digunakan dengan sebaik yang mungkin untuk demi agama dan sebagainya. Pergi ke tanah suci, menunaikan umrah, haji dan sebagainya. InsyaAllah saya akan berangkat pada 27 hari bulan ni, insyaAllah. Kumpulan pertama yang akan pergi ke umrah untuk CEO travel saja, yang pergi ke sana untuk belajar bagaimana teknikal untuk pengurusan umrah. InsyaAllah umrah akan bermula pada awal Disember, insyaAllah. Maka siapa yang berhajat dan sebagainya bolehlah cari travel agency dan sebagainya. Tapi kali ini harga memang agak mahal, memang mahal. Paling murah pun 8,500, 9,000. Sebab sekarang ni bilik berdua, satu hotel bilik berdua, dan hotel pun bilik berempat, berlima dan sebagainya. Satu hotel 4 bintang, 5 bintangnya. Hotel bawah daripada 3 bintang tak ada dah. Lepas ni akan dirobohkan ataupun di renovation yang terkini, masya-Allah. Tapi itu bukan sekadar iklan saja. Baik, saudara jemaah rahimakumullah, diharapkan dengan pengisian kuliah maghrib pada hari ini kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau rezeki kita akan berjumpa lagi. Selalunya saya akan bawa kitab tanda-tanda kiamat yang terkini, bahawa banyak tanda-tanda kiamat yang latest, yang terkini, yang menggerunkan, yang menakutkan. Sidang jemaah rahimakumullah, ada yang mengatakan, para ulama, orang muktabar mengatakan kiamat dah tak lama dah. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun. Pokok pangkalnya dah tak lama. Tapi jangan kisahkan lama macam mana pun, diri kita itu yang kena bersiap sedia. Baik yang baik daripada Allah, kelemahan daripada saya sendiri. Insyaallah aku hadza astaghfirullah li wa lakum muslimun birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengan salatul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, insana fi khairin amanu wa nas-salihati wa tawassaw bil haqq
wa tawassal bis-shawab. Amin ya rabbal alamin.